Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya. Sama-sama kita dapat masih meneruskan majlis yang ke-11 dan on the way nak khatam lah. Hari Sabtu ni insya-Allah khatam lah. Okey. Jadi sambung lagi perbahasan berkenaan dengan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seterusnya, yang wajib pada akal sabit, sungguh dan ada di zat Tuhan, iaitu sifat hayat. Yang kita sudah lepas malam berkenaan sifat ilmu yang bermakna pengetahuan. Sifat ilmu dengan makna pengetahuan Tuhan. Dengan sifat pengetahuan Tuhan itulah Allah Ta'ala bersifat pengetahuan, itulah Allah Ta'ala tahu. Tahu tu thamaratus sifah. Kita kata yakni hasil daripada bersifatnya Allah dengan pengetahuan, maka Allah Ta'ala tahu. Bila tahu, Allah Ta'ala tahu apa? Mengetahui. Jadi mengetahui. Okey, mengetahui, yakni mengetahui itu ta'alluq. Okey, mengetahui itu ta'alluq. Tahu tu thamaratus sifah. Hanya nak kata, hanya thamaratus sifahnya hanya nak kata bahawasanya kalau Allah Ta'ala bersifat pengetahuan, maka dia tahu, dia boleh tahu. Dah tahu apa? Mengetahui. Dia mai ta'alluq dah. Fungsi ilmu itu tahu benda apa? Benda yang mustahil pada akal, wajib pada akal dan harus pada akal, seperti mana kita dah tafsilkan semalam. Dan hari ini insya-Allah Ta'ala sambung dalam bab hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab hayat ni mudah ya, sebab dia tidak ada ta'alluq. Macam kita kata dulu, sebab apa diakhirkan antara kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kenapa hayat letak belakang? Sebab dia adalah satu-satunya sifat, salah satu-satunya sifat yang tidak ada ta'alluq. Tu tapi thamaratus sifah ada. Tu beza antara thamaratus sifah dengan ta'alluq. Tu okey, beza antara thamaratus sifah dengan ta'alluq. Thamaratus sifah hanya nak khabar kata bahawasanya kalau Allah Ta'ala bersifat ni, Allah hidup. Bersifat dengan hayat, Allah hidup. Bersifat dengan kudrat, Allah kuasa. Bersifat dengan kehendak, Allah kehendak. Bersifat dengan ilmu, pengetahuan, Allah tahu. Itu thamaratus sifah. Thamarah kesan, as-sifah kesifat lah. Ini kesan bersifatnya Allah dengan sifat makna itu jadi apa? Tahu. Tu. Tapi nak ta'alluq tahu tentang apa? Tahu benda mustahil. Tu mengetahui. Allah Ta'ala kuasa apa? Kuasa buat perkara yang harus pada akal. Berkuasa. Tengok terjemah dia. Tu. Tu surah ya. Terjemah tapi penting lah untuk faham. Kejap hak ni, faham hak ni insya-Allah. Tu.
Okey, hasil daripada Allah Ta'ala bersifat berkehendak, Allah Ta'ala kehendak. Kehendak apa? Menghendak. Tu. Berkehendak. Dia bermutaaddi dah. Dia bertakluk dah. Berkehendak apa? Berkehendak perkara-perkara yang mungkin. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujudunal adamu was-sifatu amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Yang kita bahas dulu dah. Okey. Jadi begitu juga dengan sifat hayat, tapi sifat hayat tidak ada takluk. Allah Ta'ala dengan sifat hayat, terjemah sifat hayat apa dia? Perhidup. Iaitu diri sifat hayat tu jenis ada, wujudi lagi sungguh di akal, ada di zat Tuhan. Kita pun ada sifat perhidup, tapi sifat perhidup kita Allah Ta'ala letak di ruh. Adapun sifat perhidup Allah bukan di ruh. Allah Ta'ala tidak ada ruh. Bahkan ruh yang qadim sekalipun mustahil. Sebab bila kata ruh, dia itu jisim. Bila jisim ada di Allah Ta'ala, maknanya ada kamuttasil pada zat. Sedangkan kita telah menafikan, dan bukan menafikan, bahkan ternafinya kamuttasil pada sifat, pada zat. Iaitu tidak ada zat Allah Ta'ala ini digabungkan dengan sesuatu. Okay. Jadi hayat, sifat hidup, hanya ada thamaratus sifat. Dengan sifat hayat tu Allah hidup, tapi bukan menghidup. Tengok, menghidup tu sifat kudrat. Allah Ta'ala tanjis, meluluskan sifat kudratnya untuk menghidupkan orang. Tu sifat kudrat, menghidup. Sebab tu hayat tidak ada menghidup, dia tidak ada ta'aluk, dia hanya hidup. Dengan sifat hayat Allah hidup. Tu dia panggil thamaratus sifat. Kesan daripada Allah bersifat dengan hayat, dia itu hidup. Hidup tak? Hiduplah. Kalau tak hidup, macam mana nak ada kita? Okay. Habis. Tu secara umum dulu. Kemudian kata musannif rahimahullah, qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan kena kita renti faham kata ada pada kudrat. Reti faham maksudnya sungguh. Sungguh apa dia? Ada. Yakni sifat tu wujudi. Ada lagi pula sungguh lah. Ada tu di Tuhan. Tu. Kata ada pada Tuhan. Tu. Pada Tuhan. Ada pada Tuhan itu hayat. Tu bahasa Arab. Hayat. Apa dia hayat? Iaitu hayat tu perhidup. Tu hayat tu dia panggil apa? Dia panggil sebagai perhidup. Hayat tu dia panggil sebagai perhidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala hidup dengan sifat perhidup. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada sifat perhidup, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perhidup. Dan bukan sifat perhidup tu alat untuk Allah hidup. Jaga-jaga bahasa tu. Okay? Dan Allah Ta'ala bersepakat, yakni bersifat dengan sifat perhidup. Dan sifat perhidup Allah bukan dengan ruh macam kita. Walaupun ruh yang qadim sekalipun mustahil. Tu. Sifat hayat tak ada ta'aluk lah. Macam kita kata tadi. Sifat hayat tak ada ta'aluk. Sifat hayat, sifat yang wujudi. Wujudi. Yakni jenis yang ada lagi pula sungguh. Dia sama macam zat. Tapi dari sudut beza dengan zat, ialah dia itu sifat. Zat tu zat. Zat tu bukan sifat. Sifat tu sifat bukan zat. Dan sifat ma'ani, sifat perhidup ni ada di zat Tuhan. Tu okey. Jadi hakikat sifat perhidup Allah lagu mana? Wallahu alam. Kita bukan nak mengaji tentang hakikat Tuhan. Kita mengaji sifat 20 untuk tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Tuhan itulah kenal. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Lemah untuk mengenal Tuhan itulah kenal. Kata ulama dalam kitab Syarah Jawharatul Tauhid. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Lemah untuk mendapat, untuk faham Allah, itulah faham. Selagi kita dapat tahu hakikat, kita duk bahas hakikat Tuhan, Allah arah atau arah ke, Allah ada jisim ke, itu bukan Allah, itu makhluk, itu kamu khayal sahaja. Tu rosak i'tiqad. Allah Ta'ala bukan itu. Itu sudah kita bahas dalam mukhalafah lil hawarith. Tu. Maka pasal inilah, pasal Tuhan ada sifat hayat itu, dia Tuhan hidup. Tu thamaratus sifah. Hasil daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat perhidup, Allah pun hidup. Yakni Allah bersepakai, bersifat dengan sifat hidup, maka Allah pun hidup. Bukannya Allah berhajat kepada sifat hidup,
Dan bukannya Allah Subhanahu Wa Taala bukan sifat penghidup tu alat untuk Allah hidup, bukan. Sebab tu kita panggil sifat kamalat. Kita tak panggil sifat takammulat. Tu. Allah Subhanahu Wa Taala bukannya sempurna dengan sebab sifat-sifat dak. Allah Taala sempurna bukan dengan sebab sifat-sifat tadi dak. Bahkan Allah Taala sempurna bersama dengan sifat-sifat tadi. Beza. Allah Taala bukan sifat-sifat itu menjadikan Tuhan itu sempurna, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dengan sifat-sifat itu bersama sekali. Sama sekali. Bukannya sifat itu sifat itu yang menyempurnakan Allah lah. Tuhan bersama-sama dengan sifat dia, dua-dua tu sempurna. Sebab tu dipanggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan, bukan sifat takammulat. Kalau orang ngaji sarah dia tahu takammulat itu adalah menyempurnakan. Sifat Allah bukan menyempurnakan zat Tuhan tak. Bahkan sifat Allah dan zatnya itu sempurna dua-dua. Atau bahasa guru saya kata apa? Allah Ta'ala zat yang sempurna, maka dia akan bersifat, dia akan berjodoh dengan sifat yang sempurna saja, tidak akan boleh berjodoh dengan sifat yang lemah, dengan sifat yang baharu, dengan sifat yang tidak sempurna macam kita. Dan kita bersifat berjodoh dengan sifat yang kurang, sifat yang tidak sempurna. Dan sebab kita ni tak boleh nak tanggung, kalau Allah Ta'ala bagi sifat kamalat sekalipun, kita tak nak tanggung, tak ada jodoh, tak ngam dia panggil. Maka kita tidak dapat menampung, tidak dapat menerima sifat kamalat. Kita mustahil nak ada sifat kamalat. Kita sifat yang lemah, sifat yang tidak sempurna. Tu. Sebab tu dia panggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan, bukan sifat takammulat. Kalau sifat takammulat itu menyempurnakan, hadza mustahil. Okey. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, perceman. Perceman dalil lah. Kita kata ada hayat, ada penghidup padanya, pada Tuhan. Itu dengan sebab kita fikir renung balik, kalau tidak ada hayat padanya, pada Tuhan, maka tentu kederat iradat ilmu tidak ada gatik, tidak ada juga padanya, pada Tuhan. Tu sebab tu kita kata hayat ini atas jalan tertib al-aqli saja, tertib akal saja, iaitu kalau Allah Ta'ala nak ada ilmu, mesti dia ada sifat berhidup. Allah Ta'ala nak kehendak suatu, mesti dia ada sifat ilmu, kerana dia tidak akan berkehendak selain daripada apa yang dia ketahui. Dan dia nak buat sesuatu, mestilah berdasarkan kehendaknya. Maka tertib di situ. Tertib di situ bukan pada hakikat Allah Ta'ala tertib dah. Itu untuk faham di kita saja, untuk faham di akal kita saja. Apa kali kita ulang? Itu untuk faham diri kita saja. Bukan maksudnya hakikat Allah Ta'ala bertertib gitu. Oh, hayat mari dulu, kemudian mari pula ilmu, kemudian mari pula iradat. Macam tu barulah Allah Ta'ala bersifat dah. Allah Ta'ala bersifat sekaligus ada. Hayat, ilmu, iradat, qudrat sekaligus ada sejak azali, qadim. Dah kita bahas satu-satu step by step ni. Dari sudut akal kita nak faham. Oh, kalau Allah Ta'ala kuasa, mesti melalui iradat dia Allah Ta'ala telah kehendak. Oh, nak kehendak pula, mesti Allah Ta'ala tahu dah benda apa yang nak kehendak. Oh, nak tahu pula, mesti Allah Ta'ala hidup. Kalau Allah Ta'ala tak hidup, tak ada lah tiga-tiga sifat ni. Macam kita mati. Bila kita mati, tak ada dah sifat ilmu, tak ada dah kederat. Kederat kita tak ada lah, hilang. Kehendak kita pun dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita mati. Mati mana boleh buat apa dah. Kehendak pun tak boleh, nak gerak apa pun tak boleh, ada ilmu pun tak ada. Tu. Okay? Tu. Tapi kita ada lagi. Jasad masih ada tapi tidak hidup. Tu. Macam dinding ada dah, ada. Dia bersifat dengan sifat wujud tapi tidak bersifat dengan sifat hayat, sebab itu dia tak bergerak. Tu, okey. Bila tak bergerak, maka lazim pada dia tidak ada kederat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu. Dinding mana ada ilmu? Tu. Ada, sebab apa? Dia tidak hidup. Tu, okey. Tapi boleh tak dia, kalau nisbah makhluk boleh kurang. Nisbah makhluk contohnya dia itu hidup tapi jahil. Tu lain lah. Itu nisbah makhluk memang boleh, jahil lah. Dia tak semesti semua alim. Kalau semua alim tak ada orang belajar lah. Tu. Dia hayat, dia ada sifat penghidup, dan tapi dia lemah, dia stroke satu badan tapi dia hidup. Dia hidup boleh. Tu makhluk. Allah Ta'ala tak. Sebab kita sudah berdalil dengan dalil akal tadi, bahawasanya mestilah kalau Allah Ta'ala buat alam ni,
Dah terbukti dah buat alam ni, mesti Allah Ta'ala berkuasa. Bila berkuasa, mesti Allah Ta'ala berkehendak. Mesti Allah Ta'ala ada pengetahuan. Mesti Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala tahu dengan apa? Tahu dengan sifat pengetahuan. Berkuasa dengan apa? Berkuasa dengan sifat kederat dia. Kehendak dengan apa? Kehendak dengan sifat iradat dia. Tu, okey. Okey, jadi kata kudrat, iradat, ilmu ada gati. Kalau kata hayat tu pun ada. Padanya pada Tuhan. Kalau begitu, yakni kalau kata tak ada hayat tu, tak ada juga ilmu, kudrat, iradat, tidak boleh buat mungkin. Tak boleh buat mungkin, tak boleh buat perkara yang harus, tak boleh nak buat makhluk, tak boleh nak buat alam. Kalau Allah Ta'ala tak ada kudrat, Allah Ta'ala tak ada ilmu, Allah Ta'ala tak ada iradat. Sekarang terbukti ada dah alam ni. Maknanya terbuktinya bahawasanya Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, dan dengan ilmu Allah Ta'ala tahu, dengan iradat tu Allah Ta'ala berkehendak, dengan kudrat itu Allah Ta'ala berkuasa, dan dengan sifat hayat Allah pun hidup. Terbuktilah. Maka kata musannif, maka bahung mustahil pada akal kata mungkin ni tak ada. Sebab apa? Terbukti melalui syahadah, terbukti melalui pandangan kita, sudah ada sekarang ni alam. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, sebab apa kata bahung? Kerana mungkin ini, mungkin yang harus pada akal ni sudah ada, yakni sudah ada dengan musyahadah. Yakni sudah ada tu dhabit dengan musyahadah. Apa musyahadah? Dengan kita sudah terbukti, kita lihat sekarang ni, kita ni sedang ada. Tu. Okay? Langit ada, bumi ada, kita pula hidup. Macam-macam pula ada. Ada tu. Maka terbatallah bahawasanya Allah Ta'ala tidak hidup. Terbatallah bahawasanya Tuhan itu tidak hidup. Okay? Dia bawa mari macam tu. Situ dalil dia. Itu dalil untuk orang awam faham. Itu sekurang-kurang dalil. Tu untuk mantapkan fardu ain saja. Adapun fardu kifayah, kalau ada orang iktiraf, dia tak nak jawab, tu lain cerita. Asalkan dia itu boleh defense dia boleh pertahankan dia punya akidah supaya tidak terpelesong, itu pun sudah memadai. Itu kadar fardu ain. Adapun fardu kifayah, kena orang alim jawab. Tak ada orang alim, berdosa satu kampung. Tu. Setiap orang berdosa satu kampung, setiap saat berdosa besar, dosa besar. Tu. Maka kejaklah kita kata ada hayat. Tu. Okey, kejaklah kita kata ada hayat sungguh. Yakni kejak dalam hati pegangan kita ada sungguh hayat. Dan apabila kita kejak kata ada hayat, ada sifat penghidup, maka tentulah tidak ada mati. Tak mati salbiah. Salbiah. Bila faham dah hidup ni lagu mana, penghidup Allah lagu mana, last sekali faham daripada Allah bersifat penghidup, tak mati. Tak mati. Tu. Panas tak sejuk, sejuk tak panas. Tu. Okey. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, padanya, okey, maka tentulah tidak ada mati padanya, pada Allah. Sebab apa dia kata tidak ada? Kenapa tak kata tidak sungguh? Sebab mati itu sifat wujudi. Khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala telah menciptakan mati dan juga hidup. Jadi kita kena pegang kaedah bahawasanya setiap benda, sifat ma'ani ini adalah sifat yang wujudi. Yang kita sabit sifat kederat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ini adalah sabit bagi Allah, sungguh bagi Allah, lagi pula ada di zat Tuhan. Ada di zat Tuhan, jangan duk bayanglah ada tu lagu mana, Allah alam kita sekarang tak nampak. Tapi ni i'tiqad. Okey? Ada pada Tuhan, dan lawan bagi sifat ma'ani yang tujuh tu juga adalah wujudi, cuma tak ada di Tuhan. Dia panggil perkara itu wujudi tapi ma'dum. Perkara tersebut ada, jenis dia ada, tapi tak ada di Tuhan. Tu. Tak ada di Tuhan. Okey? Kita ada tak sifat pelemah? Ada. Contohnya kita tangan kanan stroke. Kita tak ada kudrat, tak ada kederat di tangan kanan. Kita ada apa? Sifat pelemah Allah Ta'ala letak. Ada tu sifat pelemah tu. Sifat lemah tu ada. Sifat lemah tu jenis ada, lagi pula ada di kita. Tapi di Tuhan tidak. Tu. Okey? Buta. Allah Ta'ala letakkan buta ke kita sebab tu ada. Sebab tu kita buta. Okey? Okey? Allah Ta'ala tarik penglihatan, sifat penglihat kita, dan Allah Ta'ala letak sifat buta. Sebab sifat buta itu jenis yang wujudi. Cuma dia itu
tak ada di Tuhan. Kalau kita boleh ada di kita, boleh tak ada di kita. Tu. Jadi kaedahnya segala sifat lawan bagi sifat ma'ani yang mustahil itu juga jenis wujudi, jenis yang ada tapi tidak ada pada Tuhan. Tu okey. Mati pun jenis yang wujudi tapi tak ada pada Tuhan. Tu. Okey, habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka tentulah tidak ada mati padanya, pada Allah. Sebab tu dia ibarat tidak ada. Maksudnya mati tu jenis yang wujudi, jenis yang ada. Begitu juga lawan bagi sifat ma'ani yang lain, jenis yang ada tapi tak ada di Tuhan. Okey. Hendaklah kita tahu bahawasanya hidup Tuhan bukan sekali-kali, yakni bukan sama sekali dengan sebab ada ruh. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat penghidup, dengan sifat penghidup Allah itu hidup. Penghidup tu di mana? Di roh ke? Tak. Di roh tu kita. Tu roh tu jisim latif. Kita dah bahas dulu. Jisim latif, dia itu jisim yang latif, jisim yang kalau beretuh tidak sakit. Tu. Sebab tu boleh masuk kat diri kita, tak rasa sakit pun roh masuk, tak ada. Sebab apa? Dia jisim latif, jisim yang lembut. Macam malaikat, jisim yang lembut, jismun latif. Air, jismun latif. Sebab tu kena air tak sakit pun. Kalau sakit jenuh. Udara yang kita hisap setiap saat ni, jisim latif. Sebab tu tak sakit. Kalau jisim kathif, jisim yang keras, jenuh lah. Pakai dia fikir banyak kali lah, bila aku nak sedup balik oksigen ni. Sedup je sakit. Sedup je sakit. Sebab apa? Jisim kathif. Tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan jisim kathif, jisim latif. Bukan jadi jisim kathif. Jisim kathif, jisim yang keras. Kita beretuh berbunyi, kita beretuh sakit. Jisim latif, kita beretuh dia tak rasa sakit. Tu. Lagi pula tak keluarkan bunyi. Gas, itu semua jisim latif. Tu. Kita dah bahas dulu tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata apa? Okey, bukan dengan sebab ada roh. Jika roh, ni royahnya, jika roh yang qadim sekalipun, kita sifatkan roh tu qadim sama dengan Tuhan, tak boleh. Sebab apa? Kerana Kerana jika ada ruh padanya pada Allah, maka tentulah jadikan muttasil pada sifat, pada zat. Tak jadilah esa Tuhan. Sebab ada benda qadim yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Lagi pula ruh tu benda yang wujudi. Benda yang wujudi kita kata al-qadim lah. Apa benda yang qadim? Tidak boleh ada dua perkara wujudi sejak azali, tak boleh. Melainkan adami satu, wujudi satu. Macam dulu kita bahas, dua wujudi tak boleh ada di qadim. Jadi ruh ni kalau qadim, zat Tuhan qadim, ada dua benda yang qadim yang wujudi, yang jenis ada, maka mustahil. Bila ada pula di Tuhan, kan mutasir pula, bersambung dengan zat Tuhan pula. Kiranya zat Tuhan ni murakkab, tersusun, tarkib dengan ruh dan zat Tuhan. Hadza mustahilun, hasya lillah. Tu. Okey. Kamu tasil pada zat. Habis. Kerana ruh itu pun kerana ruh itu pun zat juga. Dia panggil jisim. Jisim yang latif, jisim yang lembut, zat juga dia panggil. Bukan sifat. Tu bukan sifat. Ruh tu bukan sifat. Ruh kita ada, cuma tak tahu di mana sahaja. Adakah sabit benda yang ada tu mesti kita kena tengok dah? Macam Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu membalas hujah etis bahwasanya mereka menanyakan, etis tanya dia mulhid ad-dahri, dia tanya apa? Dia tanya mana Tuhan? Ada tak Tuhan? Ada. Mana dia? Tak nampak pun Tuhan Allah Taala tu. Tak ada sebenarnya. Sebab apa? Tak nampak. Adakah lazim itu? Imam Abu Hanifah pun bawa mari segelas susu. Okey, dalam susu ni ada protein tak? Ada protein. Cuba tunjuk kat mana protein. Cuba tunjuk kat mana protein. Protein duduk belah atas ke? Belah bawah ke? Kiri ke kanan? Cuba tunjuk. Tak ada tunjuk. Tapi ada tak? Ada. Ada tak? Ada. Dan Imam Abu Hanifah kata lagi, okey, dalam badan kita ni ada roh tak? Ada roh. Cuba tunjuk mana roh. Roh tak ditunjuk. Tapi ada tak? Ada. Tak sabit semua benda yang ada mesti kena tengok. Tak boleh. Roh kita tak ada. Roh kita tak nak tengok. Tapi ada tak? Ada. Tu. Okay? Hakikat roh, Allah sahaja yang tahu.
Ada karangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, Kitabur Ruh, kitab tentang ruh saja. Tu tebal dia bahas. Habis hakikat ruh lagu mana. Tu okey. Ruh siapa yang tahu? Allah Taala yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulil qulillahi amru rabbi, kan? Qulir ruhu min amri rabbi. Tu. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang roh. Apakah itu roh hakikatnya? Katalah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya tak tahu. Tapi ada tak? Ada. Tu. Sebab apa kita kata dijirim bukan sifat? Dengan dalil malaikat boleh mengambil akan roh. Tengok. Dalil dia sebab apa kita kata roh tu jisim? Sebab malaikat tarik roh. Malaikat maut bila nak cabut kita punya roh, dia akan cabut roh. Bila nak suruh kita mati, dia akan cabut roh. Maksudnya benda boleh cabut, boleh pisah daripada badan tu, maknanya apa? Maknanya jirim, bukan sifat. Kita kata jirim itu boleh ada dengan cara-cara diri, dengan maksud boleh ada dengan sendiri, boleh bawa diri. Boleh bawa diri. Jirim tu boleh bawa diri. Jadi bila malaikat tarik, dia tak bergantung dah pada jasad, dia boleh bawa diri dia sendiri. Kalau sifat, kita nak tarik merah, tak boleh. Dia akan ikut sekali dengan zat yang berwarna merah tu. Nak tarik hitam, tak boleh, sebab dia akan tarik dengan zat yang berwarna hitam itu. Dia tak boleh tarik sifat, tak boleh. Tariklah sifat apa? Sifat apa? Tak boleh tarik. Tu. Itu menunjukkan roh itu adalah jisim, bukannya sifat. Sebab malaikat boleh tarik roh. Bila tarik roh, malaikat tarik jisim. Sesuatu yang ditarik itu mestilah jisim, bukan sifat. Sifat mana boleh tarik? Sebab sifat itu maqama bi ghairihi. Dia itu ada depek di zat. Dia itu ada di zat, sama ada di zat ataupun sungguh di zat. Dia ada di zat, dia tak boleh asing. Dia mesti di zat. Putih ni mana boleh kita tarik putih, kita tarik serban boleh lah. Tarik putih tak boleh. Tarik baju boleh, tarik putih pada baju tak boleh. Tu. Cantik tu dalil. Dalil kata malaikat boleh ambil dia, sebab tu dia kata jisim, roh tu jisim. Dengan tidak ambil, yakni tanpa ambil badan. Roh tarik malaikat ya, badan duduk situ juga, tapi mati. Tu roh duduk situ juga. Badan duduk situ juga, roh je Allah malaikat tarik. Badan tarik sekali ke? Tak, badan duduk situ. Kalau badan tarik sekali, orang pakat lari ya. Dia ni mayat terbang. Tu. Mayat terbang naik atas langit. Tak, roh ya. Badan ada situ, jasad ada situ. Tu. Dan diazabkan dia kan ruh, atau dinikmatkan dia kan ruh di dalam kubur. Di dalam kubur ruh kita serta jasad kita, qaul mu'tamad, dua-dua akan rasa nikmat ataupun azab. Bukan jasad saja, bukan ruh saja, dua-dua sekali. Ruh dan jasad akan terima azab dan akan dapat nikmat kalau kita buat baik, dapat azab kalau buat banyak dosa. Tak mengaji, tu. Sembahyang tinggal, tak pernah qada, tak pernah mengaji akidah, tu. Tak pernah mengaji fiqh, tak pernah mengaji tasawuf, hak tu fardu ain belaka. Berjual beli, tak pernah mengaji syarat sah jual beli lagu mana. Harta yang perlu dizakatkan, tak pernah ambil tahu zakat apa, zakat ke dak aku punya harta ni. Tu. Okey, tak pernah mengajar anak bini, tu. Hek nipah, tak pernah mengajar anak bini yang perempuan. Tu. Itu semua tanggungjawab suami belaka tu. Ngajar akidah, ngajar tauhid, ngajar fiqh. Kalau tak mampu, wajib dia pergi hantar ke tempat pengajian. Tu tanggungjawab suami belaka tu. Okey. Habis, kemudian katanya, tu bukti kata jisim itu adalah roh itu adalah jisim. Buktinya ialah pertama, malaikat tarik roh. Yang kedua, di dalam kubur roh dapat nikmat. Jadi roh satu, jasad satu, benda yang lain. Roh satu benda yang lain, jasad satu benda yang lain. Titik. Maka apabila jadi zatnya zat Tuhan kamuttasil. Kamuttasil iaitu ada benda lain yang tersusun di zat Tuhan, iaitu roh berdempet dengan zat Tuhan. Maksudnya roh itu jisim berdempet dengan zat Tuhan. Jadi ada dua lah. Maka itu dia panggil kamuttasil, sudah ternafi pada sifat wahdaniyah, keesaan Allah dulu. Tu. Kamu sahilah. Maka tentu bahung yakni tentu mustahil pada'aka. Mana boleh gitu? Allah Ta'ala kalau ada roh yang qadim, makna ada dua zat yang berbeza. Satu zat roh, satu zat Tuhan. Itu mustahil.
Sebab apa bohong? Sebab apa mustahil? Kerana tentu nak ke tempat. Tu. Bila kata roh itu jasad, mesti dia nak ke tempat. Dia nak ke tempat kosong, iaitu berdempek di zat Tuhan. Zat Tuhan itulah tempat dia untuk dia berdempek roh tu. Kau mustahil lah. Sebab apa? Sebab apa perlu pada tempat? Jisim wajib pada akal nak ke tempat. Bila adanya jisim wajib pada akal, mesti bertempat. Tak terima akal bahawasanya satu jisim itu tidak bertempat, melainkan Allah Ta'ala sahaja, kerana dia bukan jisim. Tu. Okay? Dah lagu mana nak kata Allah Ta'ala tak bertempat? Kalau roh itu berdempek dengan Tuhan, maknanya roh ada tempat. Allah Ta'ala zat ada tempat. Pelik lagu tu. Tu mustahil. Jadi mustahil belaka. Ruh Allah Ta'ala nak kata qadim mustahil, nak kata berdempek dengan Tuhan pun mustahil. Tu. Seperti terdahulu sebut, yakni terdahulu sebut pada sifat wahdaniyah yang ternafinya kam muttasil pada zat. Habis. Yang dulu tu habislah. Wallahu a'lam, ay wallahu a'lamu bihaqiqati ma aqulu laka. Habis. Tu sifat hayat. Maknanya sabitnya sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas ni dia akan mari sifat sama', basar, kalam, sifat penglihatan, pendengar, penglihat dan juga perkata. Tu. Sebab apa didahulu, sebab apa diakhirkan sama', basar, kalam daripada hayat? Kenapa tak sebut selepas iradat itu sama', basar, kalam, selepas ilmu tu sama', basar, kalam? Kenapa hayat selepas ilmu? Satunya yang tadi itulah yang kata bahawasanya berkaitnya ilmu dengan hayat Tuhan. Dan kenapa selepas hayat tu dibahaskan sama', basar, kalam? Sebab sifat hayat itu dapat sabitkan dia itu dengan dalil aqli, dengan dalil akal. Sedangkan tiga sifat yang lain ni, iaitu sama', basar, kalam, dia tidak ada kaitan dengan pembuatan alam. Bila tidak ada kaitan, maka dalil dia kena sam'i, dalil dia kena sebut daripada Quran dan Sunnah untuk sabitkan betul Allah Ta'ala bersifat pendengar, betul Allah Ta'ala bersifat pelihat, betul Allah Ta'ala bersifat perkata. Sebab pendengar, pelihat dengan perkata tak ada kaitan pun nak buat alam. Bukti mana? Dalam Hasyiah Syarqawi ada sebut. Tu. Dalam Hasyiah Syarqawi alal Hudhudi syarah kepada Ummil Barahin, muka surat 215. Dia kata apa? Fahadhihi sifatu laysat sifati ta'thirin. Kerana bahawasanya tiga sifat itu, iaitu sifat sama', basar, kalam, pendengar, pelihat dan juga perkata itu, bukannya sifat yang memberi bekas kepada alam, iaitu tak ada kaitan pun dengan alam. Alam nak ada dia tidak berhajat kepada Allah Ta'ala bersifat perkata, tidak berhajat kepada Allah Ta'ala bersifat pendengar, tidak berhajat kepada Allah Ta'ala bersifat pelihat. Fala yutawaqqaful fi'lu 'alaiha, dan tidak terhenti, tidak berhajatnya perbuatan itu atas adanya sifat tersebut. Allah Ta'ala nak buat alam, tidak berhajat kepada Allah Ta'ala bersifat kalam, bersifat sama', bersifat basar, tak perlu pun. Tu. Hatta sehinggalah, nak sabit juga, sehinggalah yastadilla ala thubutiha, hinggalah diberi dalil atas sabit sungguh sifat tiga ni, kalam, sama', basar, lahu ta'ala, bagi Allah Ta'ala, bihadhil makhluqati, bi khilafis sifatis sabiqah, beza dengan sifat-sifat yang sebelumnya, iaitu sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Hak ni memberi takfir, memberi kesan kepada alam, kepada adanya alam. Sebab tu sifat sama', basar, kalam dia hanya sabit dengan sifat, dengan dalil sam'i, tidak kuat untuk disifatkan dengan dalil akli. Tapi Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala sabit juga, dia bawa mari juga dalil akal, tapi selepas daripada dia sebut dalil Allahumma salamat, dia sebut dalil sama' dulu, sam'i dulu. Dia sebut dulu, kata bahawasanya dia sebut Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Wa amma burhanu wujubis sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalami. Adapun bukti bahawasanya wajib Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran, bersifat dengan pelihat, bersifat dengan perkata, fal kitabu, itu dalil daripada kitab, was sunnatu, dalil daripada sunnah, wal ijma'u, ijma' ulama,
wa aidan, ni baru lepas ni baru dia buat mari dalil akal. Wa aidan law lam yattasif biha lazima ay yattasifa bi abdadiha. Kalaulah Allah Taala tidak bersifat dengan sifat kalam, sama', basar itu, maka niscaya Allah Taala bersifat dengan lawan bagi sifat dia, iaitu buta, tuli dan bisu. Wa hiya naqaisu, buta, tuli, bisu tu itu sifat kekurangan. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan kurang itu, sifat-sifat yang kurang itu mustahil atas Allah Ta'ala. Imam Sanusi dia buat mari juga dalil aqli, tapi selepas dia kata bahawasanya sabit sama' basar kalam daripada Quran dan sunnah. Antara dalil sifat sama' apa dia? Wa huwas sami'ul basir. Dan dia selalu gulah sama' basar ni selalu wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala maha melihat, maha mengetahui. Allah Ta'ala maha melihat, maha mendengar, maha mendengar, maha melihat. Wa huwas sami'ul basir. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Asma'u, aku dengar, wa ara, dan aku lihat. Tu okey. Tu sifat dalil bagi sifat sama' basar daripada Quran. Kemudian Syekh Al-Hidhidi rahimahullahu taala dia buat juga burhan, dia buat juga dalil. Lau lam yakun sami'an basiran mutakalliman lakana asam a'ma wa abkam. Kalaulah Allah Taala tidak mendengar, tidak melihat, tidak bercakap, maka niscaya Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat sama', kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat basar, pelihat, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kalam, perkata, niscaya asamma, a'ma, abkam, niscaya Allah Ta'ala tuli, Allah Ta'ala buta, Allah Ta'ala bisu. Wa dhalika naqsun, dan itu semuanya kurang. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, kerana Allah SWT kurangnya itu mustahil atas Allah SWT. Sebab apa? Lihtiyajihi ila man yukammiluhu, kerana seolah-olah Allah Ta'ala berhajat kepada satu zat untuk menyempurnakan penglihatannya, menyempurnakan pendengarannya, menyempurnakan perkataannya. Wa dhalika yastalzimu huduth, wa huwa muhal, itu melazimkan bahawasanya Allah Ta'ala akan jadi baru, dan itu mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu sabitnya dalil sama' kalam basar itu kuatnya adalah dalil sam'i berbanding dengan dalil akli yang disabitkan pada sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, tanpa kita menafikan kudrah, iradat, ilmu, hayat juga ada sifat, ada dalil sam'inya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okey, wa apa nama? Aradal wa may wallahu ala kulli syai'in qadir. Aradallah, Allah Taala berkehendak. Muridun, Allah Taala berkehendak. Macam-macam lah ayat dia tu. Okey, kemudian sifat hayat, wa huwa hayyun la yamut, Allah Taala hidup tidak mati. Tu macam-macam hayat, macam-macam dalil sama juga. Tapi sebab apa Allah ulama pilih akal, dalil akal? Kerana kita sudah beriman dengan ayat Quran. Cuma kita tak mau bahawasanya kita sabit sifat itu dengan sebab Quran sebut sahaja. Bahkan kita sabit sungguh dengan dalil akal. Betul sungguh Allah Ta'ala kudrat, betul sungguh Allah Ta'ala bersifat berkehendak, betul sungguh Allah Ta'ala bersifat penghidup, betul sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, wa huwa ala kulli syai'in alim. Tu okey. Tu cerita dia. Kemudian didatangkan sifat sama' terlebih dahulu, kemudian basar. Sebab apa? Sebab disebut dalam Quran wa huwas sami'ul basir. Sami' dulu baru basir. Dengar dulu baru lihat. Dan juga pandangan kedua kita kata semalam bahawasanya pendengaran itu lebih afdal dengan makna kalau seseorang makhluk itu ada pendengaran dan buta, dengan seseorang ada penglihatan tapi tuli, hak mana lebih afdal? Yang lebih afdal ialah buta tapi ada pendengar daripada boleh melihat tapi tuli. Tu okey, atas qaul yang sahih. Jadi sifat sama, sifat sama, sifat ma'ani, salah satu sifat ma'ani. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kena kita tahu kata ada Tuhan. Kita kena tahu kata ada Tuhan. Ada pada Tuhan itu sama. Apa sama? Iaitu sama tu pendengar. Tu sama tu dia pendengar. Pendengar itu ialah sifat yang jenis ada di zat. Terjemahnya pendengar. Ulama Melayu dulu terjemah mendengar. Ada yang terjemah pendengaran. Dalam kitab Zahratul Murid, dalam kitab Al-Jawahirus Saniyah, dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, macam-macam lah. Tu. Dalam kitab Warduz Zawahir, dalam kitab apa lagi?
dalam kitab Minhajus Salam, Minhajus Salam kitab Jawi sebelum Baqarah, sebelum Pada'i, Sirajul Huda Syarah Ummil Barahin. Ini Pada'i suka baca kitab ni. Terjemah pengetahuan, penglihatan, pendengaran. Cuma sifat lain dia terjemah Sebab apa? Tak masyhur. Tak masyhur penterjemahan tersebut pada zaman itu. Dan datang Pada'i ni, dia seolah-olah mujaddid, gilak balik bahawasanya faham daripada takrif ulama-ulama Melayu dulu. Dia nak kata bahawasanya sifat ma'ani ini ada di zat. Bukan nak kata berkuasa dengan makna sifatul fi'li, bukan dengan makna kata sifat yang jenis perbuatan. Tapi sifat ma'ani kita faham semua 7 sifat yang wajib kita belajar secara tafsir itu merujuk kepada sifat yang jenis ada. Bila jenis ada pada zat, dia itu bukan sifat hak jenis fi'il, sifat hak jenis perbuatan dah. Maka pada pun bubuh semua sifat ma'ani per belaka. Sedangkan ulama-ulama dulu, ulama-ulama Melayu juga, kitab-kitab dulu dah sebut dah tapi tu pada penglihatan, pada pengetahuan, pada pendengaran, itu je. Dia tak berani semua. Bukan tak berani, maksudnya tidak ada penterjemahan masa itu nak kata gitu. Tapi pada nampak takut-takut kita faham silap. Ulama dulu tak faham silap, ulama dulu betul dah. Betul dengan cara mana? Pada sebut betul, tahu betul tu berdasarkan takrif mereka bagi. Kita kata sifat ma'ani sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala. Okey, satu sifat yang ada, yang qadim, yang azali, yang ada di zat Tuhan, ada di zat. Sifatul fi'li mana ada? Kita dah bahas pula. Sifat wahdaniyah, sifat kan muttasil pada sifat. Allah Taala ada satu sifat, satu sifat, satu jenis. Banyak sifat tak apa, tapi jangan banyak jenis. Banyak sifat tak apa, Allah Taala ada sifat qudrat, iradah, ilmu, hayat tak apa, tapi jangan ada setiap sifat tu jenis yang banyak. Tak boleh. Itu wahdaniyah pada zat kan muttasil. Wahdaniyah pada sifat kan muttasil. Wahdaniyah pada sifat kan muttasil itu ternafi. Jadi wahdaniyah pada kan muttasil kita kata Allah Taala ada satu berkuasa, satu kederat, atau bahasa Arab satu qudrah, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, bukan kudratan, bukan 2 kudrat, bukan 2 iradat, bukan 2 hayat, dan bukan 3 dan ke atas. Tu. Jadi bila kita terjemah mendengar, apa yang kita faham selalu di akal. Mendengar tu adalah perbuatan. Berkuasa itu perbuatan. Berkehendak itu perbuatan. Hidup itu adalah satu benda hidup. Hidup tu adalah nak menunjukkan dia tu hidup, bukan sifat yang ada di zat dah. Sebab hidup ni tak ada takluk, jadi payah sikit lah. Allah Ta'ala mengetahui itu perbuatan. Dia tahu. Tapi sifat pengetahuan ada di zat. Dia dengan sifat tu Allah tahu. Kalau terjemah secara mendengar, berkuasa, berkehendak, Zohir fahamnya, kita faham kot sifatul fi'li. Jangan kita pula iktiraf, kita kritik kata apa ni tak ada dalam kamus. Tu masalah. Bukan masalah ada kamus ke tak. Itu masalah tak tepat makna kalau kita kata berkuasa. Baik, kalau ada perkataan lain yang dalam bahasa Melayu yang boleh dapat makna yang tepat secara istilahi, kudrat kena pada apa? Contoh sifat pendengar. Okey, pada sebut pendengar, sifat sama tu pendengar. Boleh tak terjemah pendengaran? Boleh. Kena. Penglihatan, boleh. Pengetahuan, betul lah tu, pengetahuan. Nak tambah han belakang, asalnya tak apa. Itu bahasa Melayu yang kita faham secara zuhir. Sebab tu pada rahimahullah ta'ala kata, ngaji di luar negara ni, Mekah ke, Jordan ke, Mesir ke, ialah bukan nak tahu Arab, tapi nak tahu Melayu cakap apa. Sebab tu ulama Melayu cukup halus bab bahasa. Tambah-tambah Syekh Wan Ismail Fatani pada ni dia cukup halus bab bahasa. Orang semua takut dengan dia. Orang alim. Tu yang menjamin dia ialah Syekh Ali Al-Maliki, Sibawai zamanhu. Sibawai pada zaman dia. Fi zamanhi. Sibawai pada zaman dia, As-Sakaki, dan dia itu ulama balaghah. Syekh Ali Maliki guru kepada pada ni. Ulama besar masa tu, dan dia jamin Baqarah yang dia buat ni, siapa iktiraf aku ada belakang. Tu. Pada rahimahullah taala, banyak rujukan. Orang ulama Melayu menjadikan dia rujukan, ulama Arab menjadikan rujukan.
Jadi bukan dia buat saya saja terjemah tu. Dia transformasi, translation sahaja untuk kita faham dengan betul. Kalau orang mengajak Allah Ta'ala melihatnya satu sebab wahdaniyah pada sifat, bohong. Mana melihat satu? Melihat banyak. Penglihatan Allah satu. So, dengan penglihatan Allah melihat. Melihat banyak. Mendengar Allah satu. Ngajak di masjid, bohong. Mendengar mana satu? Kalau mendengar satu, maknanya hang mengiktiraf mendengar Allah satu. Hak lain tuli. Hak lain Allah Ta'ala tak dengar. Boleh kufur. Tu bahaya mengajar tauhid ni. Kalau silap faham, bahaya. Dia memang perkara-perkara ni tak apa nak wajib, tapi kalau silap, siap. Dia ta'aluk, main ta'aluk. Disebut dalam Hasyiah Syarqawi. Ta'aluk. Sahabat Nabi SAW, dia hanya terima taslim Quran saja. Bab ta'aluk dia tak bahas. Tapi walaupun tak bahas, tak wajib. Tapi kalau silap, siap. Tu ya. Tak wajib nak ngaji ta'aluk ni. Tapi kalau silap, siap. Jadi, wahdaniyah Allah Ta'ala esa. Allah Ta'ala esa pada sifat. Jadi, sifat Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mendengar satu. Mendengar bukan satu. Allah Ta'ala melihat satu. Melihat bukan satu. Melihat banyak. Penglihatan satu. Allah Ta'ala bercakap satu. Bercakap bukan satu. Bercakap banyak. Cakap banyak. Esok sifat kalam ni sifat samak basal. Allah Ta'ala mengetahuinya satu. Mengetahui banyak. Ilmu pengetahuan tu satu. Satu pengetahuan. Dengan pengetahuan tu Allah mengetahui. Mengetahui apa? Berlamak mustahil pada akal. Harus pada akal. Wajib pada akal. Apa lagi? Hidup lah. Sebab dia tak ada ta'aluk. Hidup dia tak ada ta'aluk. Dengan sifat berhidup, Allah Ta'ala hidup. Thamaratus sifah. Jadi macam mana nak hurai bab wahdaniyah pada sifat di situ. Jadi Allah Ta'ala mendengar bukan satu. Set-set ni yang tak mahu terjemah apa-apa ni, dia buat bahasa Arab. Sama Allah Ta'ala itu esa. Kederat Allah Ta'ala itu esa. Ulama Melayu kita nak terjemah kederat sama tu apa? Terjemahan. Terjemahan apa? Kalau kita terjemah mendengar, kita faham itu adalah perbuatan, bukannya satu sifat. Dia sifatul fi'li, sifat bagi perbuatan, bukan sifatul zat. Sifat bagi satu zat dak. Tu. Okey. Banyak sangat orang mesej hari ni. Minta maaf. Dan hari ni minta maaf kalau terlajak kita memang nak terang detail sikit samak basal, esok kalam. Esok kalam memang okey. Jadi pendengar tu adalah sifat yang ada di zat Tuhan. Padanya terjemah pendengar. Ulama lain terjemah pendengaran juga. Dan ada ulama lain terjemah mendengar. Biarlah. Mereka faham dah. Sifatun, qadimatun, azaliyatun, qaimatun bidhatihi ta'ala. Walaupun dia terjemah mendengar, tapi dia faham lain. Kita kata husnuzan, ulama faham. Faham seperti mana faham kita. Seperti mana ulama dulu faham. Bukan yang mendengar tu dengan makna Allah mendengar. Allah Ta'ala mendengar tu banyak. Mendengar tu sedangkan dalam sifat wahdaniyah kita belajar sifat wahdaniyah pada sifat Allah Ta'ala satu sekara, satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat. Tapi bukan mendengar satu, bukan melihat satu, bukan mengetahui satu. Muta'alaq banyak. Saya dalam Syarqawi esok kita bab kalam kita baca sekitar dengan Syarqawi, dengan Hasyiah Usfahimi, dengan Hasyiah Baqi Al-Muti'i ala Kharidah Al-Bahiyah, Manahilul Irfan dan sebagainya. Buktikan bahawasanya berkata-kata, perkataan beza. Dan sifat perkata itulah yang ada di zat, itulah yang dibahas dalam sifat ma'ani. Okey, habis. Maka pasal yakni sebab inilah, sebab ada sifat sama yakni pendengar itu. Tu. Nak tengok rubi ada? Tak ada. Okey. Dengan sifat pendengar itu, mendengar akan apa-apa benda yang ada. Dengan sifat pendengar itu Allah Ta'ala mendengar. Okey, pertama thamaratus sifah dulu. Allah Ta'ala ada sifat pendengar. Dengan sifat pendengar Allah dengar. Tu thamaratus sifah. Hasil daripada Allah bersifat dengan sifat sama pendengaran, Allah mendengar, Allah dengar.
Kemudian dia dengar apa? Mendengar segala apa yang maujudat, segala apa benda-benda yang ada. Okey, mendengar. Perbuatan tu perbuatan. Pendengar bukan perbuatan. Pendengar itu sifat. Mendengar itu perbuatan. Dalam kitab sebut ta'alluq itu yang qati' wa yang qadi. Ta'alluq itu yang qati', putus, wa yang qadi, habis. Apa dia? Perbuatan mendengar, mengetahui mendengar, melihat, berkata-kata dan sebagainya, yang qati' wa yang qadi. Boleh habis, boleh putus. Macam kita kata itulah. Allah Ta'ala mendengar. Dia ada ta'alluq tanjizi, hadis, iaitu boleh baru dengar. Okey, baru dengar. Dan ada soluhi qadim, iaitu sejak azali Allah mampu dengar. Tapi tak dengar lagi, mampu dengar. Tanjizi qadim, Allah Ta'ala mendengar sejak azali, mendengar zatnya dan mendengar sifatnya. Mendengar dengan makna nyata. Kita abang dah. Mendengar dengan makna nyata. Jangan faham mendengar macam kita mendengar suara. Tak. Allah Ta'ala mendengar perkara yang ada. Mendengar perkara yang ada bukan tertakluk kepada suara, bahkan zat. Zat pun Allah Ta'ala dengar. Dengar apa? Dengar dengan makna nyata. Dia panggil ta'alluq inkishaf. Ta'alluq nyata. Nyata. Wallahualam. Hakikat. Wallahualam. Tu ya. Senang kita. Senang. Wallahualam. Tak tahu dah. Tak lepi dah. Wallahualam. Al-ajzu an darkil idraki idraku. Lemah daripada nak faham tu dah faham. Jadi mendengar. Allah Ta'ala ada sifat pendengaran. Dengan sifat pendengaran Allah dengar. Itu samatu sifat. Ta'alluqnya Allah mendengar apa-apa yang ada. Yang jenis ada. Sebenarnya ta'alluqnya ada khilaf lah. Ada yang kata, Imam Sa'duddin At-Taftazani kata Allah Ta'ala mendengar masmu'at, mendengar perkara-perkara yang boleh didengar, yakni mendengar suara sahaja seperti kita. Tapi ulama kata tak boleh. Mana boleh qiyasus syahid al-ghaib, kita mengkiaskan diri kita hak ada ni dengan Tuhan, tak boleh dalam bab ni. Maka dia kata dengar maujudat, iaitu Allah Ta'ala dengar dengan makna nyata di sifat sama dia. Nyata gapo? Nyata benda-benda yang ada. Mana? Sama ada sifat ataupun zat, ataupun suara dan sebagainya lah yang boleh dicerak oleh panca indera. Busuk Allah Ta'ala dengar ke mana? Nyata. Sebab apa? Busuk tu ada. Suara dengarlah. Sifat yang jenis ada, Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Sifat yang jenis ada. Hitamnya ada tak? Ada. Allah Ta'ala dengar tak hitam? Dengar hitam. Dengar dengan mana? Nyata. Bukan dengar suara. Hitam tu bersuara. Jangan mengarut gitu. Nyata lagu mana? Wallahualam. Benda sungguh Allah Ta'ala tidak takluk dengan sifat sama, tidak nyata dengan sifat sama. Buncit kita, buncit dengar tak? Tak dengar. Sebab apa? Buncit itu ialah sungguh. Kita nampak ya buncit. Cuba tunjuk buncit, kena pada perut. Jadi Allah Ta'ala tidak dengar, tidak nyata di sifat sama dia, benda yang sungguh. Bukan Allah Ta'ala lemah dah. Bukan ta'aluk sifat sama untuk dengar benda sungguh. Bukan tugas sifat sama untuk kenal benda sungguh. Untuk cerak atau untuk nyata sifat sungguh dah. Sifat yang jenis ada sahaja. Sifat sungguh tidak. Panjang, Allah Ta'ala dengar tak panjang? Nyata tak sifat sama Allah Ta'ala panjang? Tak. Sebab apa? Sebab panjang tu sungguh. Bukan ada. Dah nampak panjang tu, tunjuk tak kena tunjuk pada benda yang panjang, bukannya panjang tu sendiri. Tu. Urin Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Sebab apa? Sebab dia benda yang ada. Dengar lagu mana? Nyata. Lagu mana? Wallahualam. Gini baru tu hurai tauhid. Tauhid secara tauhid. Tu nak faham, dengar dengan mendengar beza. Mendengar tu ta'aluk, mendengar Allah bukan satu, mendengar Allah banyak. Mendengar Allah itu ta'aluk. Bila ta'aluk, yang qati' wa yang qadi, putus dan habis. Mana? Sekarang Allah Ta'ala dengar saya bercakap tak? Sekarang dengar. Allah Ta'ala dengar tak lagi? Pukul 10 lagi saya cakap apa? Tak dengar lagi. Sebab apa? Belum berlaku. Dan Allah Ta'ala bila dah habis lagi pukul 9, Allah Ta'ala dengar dah lagi apa kalam-kalam saya, kata-kata saya pukul 8.30. Tak dengar dah. Dengar benda lain pula. Sebab apa? Yang qati' wa yang qadi, putus dan habis. Saya cakap habis dah. Habislah Allah Ta'ala dengar.
dengar benda lain pula. Dengar siapa? Dengar zat saya. Sebab apa? Zat saya ni ada. Dengar lagu mana? Nyata. Bukan dengar suara ya. Hak. Okey. Tu dia panggil adanya ta'alluq tanjizi hadis bagi sama. Allah Taala baru dengar. Bukan dengar baru tu sifat yang di zat tu baru, bukan. Sifat yang di zat itu qadim. Sifat pendengar tu qadim. Allah mendengar tu baru dengar. Sejak azali Allah Ta'ala dengar tak? Allah Ta'ala sejak azali pun mendengar juga. Mendengar apa? Mendengar zat dia sendiri dan sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang jenis ada di zat dia, Allah Ta'ala dengar. Dengar dengan mana? Nyata. Tu. Dengar segala yang ada itu pendapat yang mu'tamad. Ya. Pendapat yang kata dengar dengan makna dengar benda masmu'at. Masmu'at ni dengar benda yang bersuara sahaja, itu qaul dhaif. Itu pandangan Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani, itu dirad oleh ulama. Itu mendengar. Jadi mendengar tu habis. Bila habis, dia tidak ada sifat baqa. Bila baru dengar, dia tidak ada sifat qidam. Sedangkan sifat Allah Ta'ala qidam dan baqa. Maka mendengar tu bukan sifat yang ada di zat. Tu sifatul fi'li. Faham tak? Cuba komen sikit, faham ke tak? Tu mudah-mudah ya. Cuma orang duk gaduh sebab orang tak setuju dengan apa ni, dia tak reti sebenarnya. Dia tak faham benda apa yang nak disampaikan oleh musannif. Sebab apa? Tak ngaji. Tu je. Baca-baca sendiri. Memang walaupun hebat dan salah, hebat-hebatlah. Tapi kena mengaji. Dia bukan duk boleh baca dengan sendiri. Thamaratus sifah tu bukan ada kitab-kitab kecil untuk kitab besar. Yang esok kita akan bacalah sifat kalam. Kita ambil sikit. Tu mendengar. Tapi melihat sama lebih kurang lihat tu. Faham hak ni? Faham lah melihat. Tu. Allah Ta'ala mendengar apa-apa yang ada. Allah Ta'ala mendengar apa-apa yang ada. Faham? Alhamdulillah. Tu. Lepas tu kalau orang mengajar, mendengar Allah satu, bohong. Tu kata guru saya. Bohong yang mengajar. Mengarut. Tu. Mana mendengar satu? Mendengar banyak. Pendengaran dia satu. Tu saya tak bawa lagi terjemahan Pada'in sungguh. Pada'in sungguh, dia tak mau terjemah mendengar. Dia nak terjemah kedengaran. Sudah. Kedengaran pula. Dia tak terjemah melihat. Dia nak terjemah kelihatan. Pula dah. Dah tambah pula. Ni dapat melalui mulut guru je. Dia tak dapat dah melalui tulisan. Pada'in nak tulis dah. Kelihatan, kedengaran. Tapi tak maulah, tak apa. Tulis. Melihat, mendengar. Tapi kalau dari sudut mengaji, guru yang mengaji dengan Pada'in, guru yang mengaji kepada Pada'in, anak murid dia, siapa yang mengaji dengan anak murid dia, akan dapatlah benda tu. Dia tak mau terjemah melihat dengan mendengar sebenarnya. Ta'aluk tu. Dia nak terjemah kedengaran. Sebab apa? Sebab mendengar ni seolah-olah mendengar tu mesti bil fi'li. Mesti kena tadah. Seolah-olah macam tadah. Mendengar bil fi'li. Sedangkan Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala bertakluk dengan mendengar, Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran, sifat yang sama, Allah Ta'ala kedengaran. Tak perlu duk pergi tadah mana-mana dah. Kedengaran. Semua benda Allah Ta'ala dengar. Kedengaran. Tak perlu duk pergi tadah ke sana, tadah ke sini. Tak payah. Mendengar ni seolah-olah dia fokus kepada satu benda. Tahap tu. Kelihatan. Bila Allah Ta'ala ada sifat pelihat, Allah Ta'ala sifat basar, Allah kelihatan. Semua Allah Ta'ala nampak tanpa batas. Bukan Allah Ta'ala duk pergi tadah sana, kiri ada apa, kanan ada apa. Melihat ni seolah fokus kepada satu tempat. Macam sampai tahap tu. Kelihatan, kedengaran. Sampai tahap tu. Tapi musannif tak letak di dalam kitab dia, hanya melalui mulut guru ke guru sahaja dapat benda tersebut. Ni kalau dapat tahu kat set-set tu, lagi kau tahu apa benda pula kedengaran dan kelihatan ni. Tu. Okey. Tak apalah, itu ya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, jika benda yang sedia ada benda itu, maka dia dengar sedia kala, dia mendengar sedia kala, yakni mendengar zat dia dan sifat-sifatnya yang sedia kala. Bukan terjemah mendengar tu sedia kala dan mendengar itu baqa, bukan. Pendengaran Allah itu qadim, azali. Tapi sejak azali Allah Ta'ala mendengar tak? Mendengar dengan sifat pendengar dia. Mendengar apa? Mendengar zat dia dan sifat-sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab tu benda mawujud sejak azali. Ta'aluk dia.
Allah mendengar sejak azali. Mendengar apa dia? Zat Allah Ta'ala suara kan? Bukan suara nyata. Sebab dia sifat maujudat. Sebab zat Allah tu maujud. Sifat ma'ani Allah maujud. Dengarlah, dengar nyata. Sebab tu takluk dia inkishaf. Nyata sifat sama lain dengan nyata sifat basar, lain dengan nyata sifat ilmu. Tengok, lagi tak sebut. 3 takluk ni semua inkishaf, tapi nyata lain-lain. Nyata ilmu lain, nyata basar lain, nyata sama lain. Penat tu. Ada lagi nak cerita ni, tapi sajalah. Yang kitab kecil je. Saya dah baca dah Baqarah ke orang. Penat. Baca Baqaratul Amani ke orang. Allah penat. Penat tu. Baca sekali baca 2 jam lebih. Penat. Okay. Ni baca asal tekok ni. Tak mau baca dah kat orang. Penat tu. Ni saya baca dekat Masjid Baitul Rakib. Masjid Baitul Rakib kita tak urai lagu ni. Kita urai mudah-mudah ya. Ni sebagai penuntut ilmu. Lagi akhir majlis nanti, hari Sabtu ni saya beritahu lah hak mana fardu ain. Hak ni kalau kita tahu, alhamdulillah kita tak akan iktiraf ulama dah. Dan alhamdulillah kita faham sungguh tauhid. Tu. Adakah haiwan ada sifat ma'ani? Ya, makhluk ada sifat ma'ani. Kita dah kata dah dulu, contoh saya ni hitam. Hitam ni sifat ma'ani saya. Tu. Sifat kederak saya, kita ada kederak dah, ada kederak. Kita bersifat dengan sifat kederak. Kita bersifat dengan sifat penglihatan. Kita bersifat dengan sifat pendengaran. Lebih kurang je dengan Allah Ta'ala, tapi sama dari sudut tasmiyah, sama dari sudut nama, hakikat nama. Hakikat Allah Ta'ala qadim, kita baru. Ni sifat ma'ani kita ni dipanggil Arab. Sifat ma'ani makhluk dipanggil Arab. Dulu kita dah sebut dah. Cuma mungkin terlupa atau sebagainya. Ulang balik. Dia mengaji tauhid ni kena ulang-ulang. Sedap mengaji tauhid ni. Sedap. Dia kalau kadang-kadang kalau orang pertama kali nak belajar, dia rasa menatang apa pula hak ni. Susah. Tak susah pun, senang. Faham senang. Bila faham dia sedap. Kau sedap. Esok nak ngaji dia. Esok nak cari lagi. Dia cari. Sampai faham sungguh. Tahqiq, tadqiq sungguh. Gini, ngak. Marilah ajaran sesat apapun. Lantak hang aku boleh penyepak lagu tu. Tu sehingga ulama buat selora, buat lawak kata, kalau orang faham sungguh sifat 20 ni, marilah Dajjal pun dia boleh berhujah dengan Dajjal tu. Betul tu. Tu selora lah tu. Tu melawak ya, bukan nak suruh pergi debat sungguh. Nabi SAW suruh lari. Yang macam tu pula. Ayah pin Tuhan, pala otak ayah pin ada tempat Tuhan apa? Ayah pin jirim, ayah pin ada arak. Tempat tu Tuhan apa benda kita boleh selalu dah. Sebab apa? Faham Tuhan tu dia. Ngaji tauhid ni nak faham. Sebab apa kita panggil Allah Tuhan? Sebab apa kita tidak dipanggil Tuhan? Itu ya. Inilah dia punya isi dia. Tu. Tauhid. Kecil-kecil ciri padi tapi berbisa. Okey. Benar. Sudah tu. Okey. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti zatnya zat Tuhan. Tu, mendengar sedia kala. Mendengar zatnya, yang nyata zatnya itu apa? Nyata zatnya dengan sifat pesamak dia, dengan sifat pendengar dia. Dan sifat-sifat ma'ani. Sifat pun dengar lah sebab dia wujudi. Sifat ma'ani kan wujudi. Sifat yang sungguh tak dengar lah. Sifat yang bangsa sungguh tidak bertakluk dengan sifat samak. Tidak nyata di sifat samak Tuhan. Kena dengar selalu tauhid. Dengar, ulang lah. Lepas khatam ni ulang lagi. Dengan Tok Wu lain pun ulang. Tok Wu pondok kena pergi. Ulang. Dengar. Okey. Bagi dia sendiri, sifat ma'ani bagi dia, bagi Tuhan tu sendiri. Dan jika benda mungkin, benda baru pula. Jika benda mungkin, maka belum timbul benda itu benda mungkin, maka patut dan padan Tuhan bagi mendengar akan benda itu benda mungkin. Padan, patut, apa tu? Soluhi qadim. Sejak azali Allah boleh. Padan, patut nak dengar, tapi tak dengar bil fi'li lagi, bil quwwah baru. Boleh dengar, tak dengar lagi. Boleh dengar. Macam sekarang kita esok nak dengar, contoh esok nak dengar ceramah. Pendengaran kita sekarang ada dah pendengaran ni, dan kita sudah bersedia dah sebelum ceramah itu untuk mendengar. Padan, patut, boleh nak dengar tapi tak dengar lagi. Esok baru dengar sungguh. Itu maksud dia.
Allah Ta'ala sejak azali ada sifat pendengaran, dan Allah Ta'ala boleh dengar. Padan, patut, boleh dengar benda baru. Sebab apa padan, patut, boleh? Sebab tak ada lagi benda baru ni. Lepas ada, baru dengar. Baru dengar. Oh, sifat Allah Ta'ala ada baru. Bukan. Tu sifat ma'ani. Ni ta'aluk perbuatan tu. Tu. Nak ni. Belum basah lagi. Itu nak habis basah. Kalau kita minta izin lambat sikit lah. Kalau hampa nak out, nak keluar live tu pun ikut suka lah. Kita nak habis. Isu nak sifat kalam. Okay. Tak nak salah kita. Tu. Kemudian tu belum timbul lagi Allah Ta'ala sedia dah nak dengar, padan patut dah nak dengar. Itu soluhi qadim sejak azali. Qadim sejak azali, soluhi padan patut boleh bil quwwah. Maka patut dan padan Tuhan bagi mendengar akan benda itu, benda mungkin. Titik. Suara orang dia tak ada dah. Dan apabila benda mungkin itu timbul, timbul dengan mana ada, bila benda mungkin tu ada dah, maka selalulah dia Tuhan mendengar titik. Mendengar. Bila dah ada dah, Allah dengar. Dengar apa? Tak ada suara. Dengar zat. Dengar sifat yang ada di zat dia. Dengar lagu mana? Nyata. Bukan dengar suara ya. Kita hanya dengar suara je, tak boleh dengar benda yang ada. Kita terhijab, kita hanya dibukakan Allah Ta'ala dengar suara sahaja. Maknanya Allah baru dengar. Kalau orang terjemah sifat sama itu mendengar Allah qadim. Okeylah, kita boleh ihtimal lagi. Oh, mendengar zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala qadim. Baru dengar. Mana boleh baru dengar? Mendengar itu sifat yang qadim. Sudah. Kita semabul lah. Kita pening dah. Lagu mana gitu? Kita pening dah. Sedangkan, maknanya apa di sini? Maknanya Allah Ta'ala sejak azali belum lagi mendengar kita. Belum. Hanya boleh dengar saja, tapi tak dengar bil fi'li. Tak dengar dengan sengoti lagi. Faham ke tak? Titik tu. Apa ulang balik lah, tak faham tu. Perceman yakni dalil. Kita kata ada sama', yakni ada pendengar pada Tuhan itu, dengan sebab kita fikir kalau tidak ada sama' tentu tuli. Kalau tak ada pendengar tentu tuli. Tu. Macam mana dengan sifat ilmu? Adakah nyata juga bagi Tuhan perbuatan manusia yang belum ada? Okey, ilmu, ya. Sebab ilmu bertakluk tanjizi qadim, bukan soluhi qadim. Tengok. Sebab tu kena faham takluk ni. Takluk ni tak wajib, tak fardu ain, tapi kalau faham, alhamdulillah. Dan kalau tak faham, tersilap, siap. Tu ya. Takluk ni tak wajib ngaji, tapi kalau mengaji, alhamdulillah. Tapi kalau tak mengaji, tersilap, siap. Tu perkataan saya. Tu. Okey. Takluk ilmu Allah Ta'ala dia tidak bertakluk dengan soluhi qadim macam sama basar. Soluhi qadim dia padan, patut. Sejak azali Allah Ta'ala boleh dengar, boleh melihat, tapi tak dengar lagi, tak lihat lagi. Sifat ilmu, kalau Allah Ta'ala ada sifat ilmu bertakluk soluhi qadim, Allah Ta'ala patut tahu, patut tak tahu sejak azali, itu makna jahil. Sejak azali Allah Ta'ala boleh tahu, Allah Ta'ala boleh tak tahu, itu jahil, mustahil soluhi qadim. Tanjizi hadis pula, baru tahu, mustahil. Dulu tak tahu ke? Sekarang baru tahu, mustahil. Jadi sabit tanjizi qadim sahaja. Tanjizi qadim sejak azali Allah Ta'ala lulus. Allah Ta'ala tahu secara tafsil daripada qadim apa nak jadi sampailah bila-bila. Dia pi. Sebab tu tak ada tanjizi hadis ilmu. Sama ada tanjizi hadis, baru dengar, baru lihat. Ilmu Allah baru tahu. Mustahil baru tahu. Sebab apa? Tidak bertakluk dengan tanjizi hadis, dia hanya bertakluk tanjizi qadim. Kif? Faham? Sedap ni tauhid ni. Ada nak bahas lagi tapi sudah. Tu nampak bila faham takluk, fahamlah lagu mana, sebab terjemah lagu tu. Kalau kita berkata mendengar qadim, okey lagi.
mendengar baharu, mustahil mendengar baharu, mustahil melihat baharu, dia sifatun qadimatun. Makna tak faham sifat ma'ani. Itu beza ta'aluk dengan sifat. Ni kita tak bicara lagi. Mu'tazilah tu menafikan sifat ma'ani. Sebab apa tak kapi? Ahlussunnah kata Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Bila dia menafikan sifat ma'ani, dia tak kafir. Tapi Mu'tazilah dia tidak menafikan Allah berkuasa, tak menafikan Allah mendengar, tak menafikan Allah melihat, tak menafikan Allah Ta'ala mengetahui. Tak nafi. Dia hanya nafi sifat ma'ani. Dah lagu mana nak terang? Kita kata sama itu mendengar. Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Mu'tazilah menafikan mendengar. Siapa kata menafikan mendengar? Mu'tazilah kata Allah dengar juga. Lagu mana nak syarah? Tu tak pi lagi tu isu. Sebab kita nak kait dengan sifat kalam. Sifat kalam ni gaduh dengan Mu'tazilah. Tak apalah, kita pi simpan isu dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah hari Jumaat. Hari Sabtu anbiya, tu khatam lah. Nabi-nabi tak ada apa kan? Nabi-nabi tak ada apa kan? Ni maknawiyah payah juga. Maknawiyah. Sebab apa kita kata maknawiyah? Okey. Mu'tazilah tak menafikan maknawiyah. Maknawiyah mana yang dia tak nafi? Maknawiyah thamaratus sifah ke maknawiyah ta'alluq? Sebab Mu'tazilah Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani. Dia tidak menafikan Allah mendengar. Kalau siapa-siapa dalam kitab Faridah sebut siapa-siapa yang menafikan sifat maknawiyah, iaitu mendengar, melihat, berkuasa, bercakap-cakap Allah Ta'ala dan sebagainya, itu kafir. Tu kafir tu. Kitab Faridah. Boleh kitab apa Arab pun. Cek neri lah. Kafir. Tapi kita kata Mu'tazilah fasik. Mu'tazilah fasik. Mu'tazilah fasik saja. Dia tak nafi maknawiyah. Okey. Nak ada maknawiyah, sabit maknawiyah. Bila sabitnya maknawiyah, mesti ada ma'ani. Mu'tazilah mana sabit ma'ani? Pulak dah. Lagu mana? Tu. Menafikan maknawiyah kafir. Kita mensabitkan maknawiyah, adanya bila maknawiyah ni cerita pasal apa? Kena faham kan? Maknawiyah cerita pasal apa? Maknawiyah nak cerita sifat ma'ani ada di zat. Itu maknawiyah yang dibahaskan dalam sifat maknawiyah. Bukan maknawiyah dengan makna thamaratus sifah, iaitu berkuasa Allah, melihat Allah, mendengar Allah dan sebagainya. Dah. Tu esok tu. Habis basar. Kerana mana dia? Hilang habis. Kita fikir, dengan sebab kita fikir kalau tidak ada samak tentu tuli. Mendengar lawan bukan tuli. Dalam kitab mana tadi? Dalam kitab Daw'ul Ma'ali ala Manzumati Bad'il Amali. Kitab ni besar, jarang dibuka lah. Dan kita pun tak ada kitab ni. Kita ambil PDF yang kita tulis, kita miskin macam mana. Tak mampu beli kitab kan? Kitab kita sikit je. PDF lah tu tulis. Kitab apa? Daw'ul Ma'ali. Daw' cahaya tu. Daw'ul Ma'ali ala Manzumati Bad'il Daw'ul Ma'ali ala Manzumati Bad'il Amali. Karangan Al-Imam Ibnul Hasan Sirajuddin Ali bin Uthman Al-Awshi. Dia kata apa? Inna sifata dhati ma yalzamu min nafihi naqiduhu ay didduhu walladhi la yalzamu min naqidihi naqiduhu fahuwa sifatul fi'li. Beza sifatul zat wa sifatul fi'li. Apa dia kata? Inna sifatadz dzati, sesungguhnya sifatul zat, sifat ma'ani lah. Ma yalzamu min nafihi naqiduhu, barang yakni sifat yang lazim daripada menafikan sifat ma'ani, sifat yang jenis ada di zat itu, nafi dia sabit sekali lazim, naqiduhu, naqidnya iaitu aididduhu, lawannya. Bila kita nafi sama, nafi pendengaran, maknanya ada tuli. Bila kita nafi kudrat, makna Allah lemah. Bila Allah Ta'ala kita nafi dia itu hidup, tidak hidup, mesti ada mati. Bila kita Allah Ta'ala kita menafikan Allah Ta'ala itu tidak berkehendak, tidak bersifat dengan kehendak, mesti dia itu tergagah. Bila Allah Ta'ala kita nafikan dia itu bersifat dengan pengetahuan, mesti dia jahil, naqid, dhid dia. Itu sifatul zat.
Tapi wallazi la yalzamu min nafihi naqiduhu fahuwa sifatul fi'li. Tetapi yang tidak lazim, tidak semestinya daripada menafikannya itu ada naqidnya, ada lawannya itu dipanggil sifatul fi'li. Apa maksudnya? Mendengar. Kita menafikan mendengar. Adakah sabit naqidnya iaitu tuli? Tak. Tu maksud dia. Saya tutup telinga. Dengar tak? Tak dengar. Tuli tak saya? Tak tuli. Mendengar bukan lawannya tuli. Mendengar lawannya tidak mendengar. Berkuasa tidak lawannya tidak berkuasa. Melihat lawannya tidak melihat. Mendengar lawannya tidak mendengar. Tapi kalau saya tutup mata, adakah saya buta? Tak. Saya duduk diam, adakah saya bisu? Tak. Tidak bercakap, bercakap lawannya tidak bercakap. Kalau tak bercakap, kita menafikan bercakapnya kita. Adakah lazim daripada itu naqidnya iaitu bisu? Tak. Saya menafikan saya mendengar, yakni tidak mendengar. Adakah lazim gitu saya tuli? Tak. Orang tidur kalau macam tu tuli lah, bukan tuli. Buta ada, bisu ada, mampu hang. Semua ada kan kalau macam tu. Oi, hang tidur ni, hang ni dalam tidur ni hang buta, hang bisu, hang tuli. Tak, ada sifat tu tapi tak bertakluk. Tak cakap je, tak melihat lagi, tak mendengar. Tapi ada sifat pendengar? Ada. Ada sifat melihat? Ada. Tak dipanggil kalau saya tutup mata ni, ini adalah buta. Siapa kata gitu? Bukti, buka kitab fiqh. Bab jinayat. Samak basar. Kalau orang merosakkan samak kita, orang merosakkan basar kita, kena diat. Baik. Kalau samak basar itu dengan makna mendengar, melihat. Okey, saya sekarang tidak melihat. Mari duit, diat. Sebab apa? Tak melihat. Hang ni telah merosakkan melihat saya. Ni tak melihat ni, ramai diat kat aku. Merosakkan samak dia kena diat. 50 ekor unta ke 100 ekor unta, tak ingat tu. Kena diat. Oh, macam tu tutup telinga. Oi, mai diat. Mai bayar diat. Sebab apa? Hang dah telah merosakkan mendengar aku. Adakah begitu? Macam tu banyak orang kaya. Orang tu tunggu pada bang. Oh, tutup telinga. Oi, aku tak mendengar ni. Mai bayar diat. Sebab apa? Samak hang rosakkan samak aku, iaitu merosakkan mendengar aku. Siapa kata itu? Merosakkan pendengaran, yakni sistem pendengaran. Penglihatan, yakni sistem penglihatan dirosakkan, kena diat. Okay. Sebab tu kata dalam Daw'ul Ma'ali ala manzumati bad'il amali. Tengok ada kitab ni. Tapi itulah tu PDF ya. Kata Imam Ibn Hasan Sirajuddin Ali bin Uthman Al-Aushi, katanya inna sifatadz dzati, sesungguhnya sifat zat, ma yalzamu min nafihi naqiduhu, barang yang melazimi daripada menafikan sifatul zat tadi tu, ataupun menafikan barang itu, iaitu sifatul zat itu. Bila kita nafi sifat ma'ni, akan sabit naqidnya, lawannya. Tapi bila kita menafikan sifatul fi'li, dia tidak mendengar. Allah Ta'ala tidak semestinya dia itu tuli. Allah tidak buat saya, tak semesti Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala tak mau buat saya, lantak dia lah. Faham? Allah Ta'ala tidak berkehendak, bukan bermakna Allah Ta'ala tergagah. Macam tu. Faham? Habis. Dah tu. Bila nak basar ni? Siapa ada hajat nak keluar, silalah, boleh lah, tak ada masalah. Kita nak pergi habis basar ni. Okey. Dia kurang dan lekeh mana? Tentu tuli. Jadi samak lawan tuli. Mendengar lawannya tidak mendengar. Bukan mendengar lawannya tuli. Tak. Tu. Lagu mana orang-orang yang nak iktiraf betul-betul ni, dia nak jawab? Lagu mana? Kita fikir juga. Kita fikir. Kita kalau nak buh ke orang, maksudnya kita kalau nak tunjukkan betulnya ulama buat ni, kita buat mari dalil-dalil, kita cuba fikir depa ni nak jawab apa. Kita cuba fikirlah, takut kita boleh iktiraf lagi, kita cuba carilah boleh nak kata apa, boleh nak kata lagi. Kalau tuli, yakni tuli Tuhan tu, tentu dia Tuhan tu kurang. Ni macam tadilah dalam Hudi dengan Mubarohin tu, dia buat mari dalil akli. Dia tak buat mari dalil sam'i. Padahal dalil sam'i lah, iaitu wa huwas sami'ul basir. Okey. Kurang. Bila kurang,
dan lekehlah Allah Ta'ala tu, maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin. Sebab apa? Mungkin ini sebab apa? Kerana dia Tuhan itu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa, maka macam manakah nak kuasa mengadakan mungkin, yakni mungkin yang belum ada lagi ni. Tu dalil akli dia cuba bawa, dia cuba tarik. Kuasa lemah, tuli Tuhan pun dia tak boleh nak tolak, tuli Tuhan pun dia berhajat pada orang lain menyempurnakan pendengaran dia. Lagu mana nak buat alam mesti berhajat pada yang lain, maknanya itu mustahil. Dia bawa ke situ. Okey. Kalau begitu, kalau kata mustahil Allah Ta'ala itu lemah, tuli, kejaklah kita kata ada samak padanya, pada Tuhan. Dan apabila kita kejap begitu, yakni kejap ada samak pada Tuhan, tentulah kejap juga kata tidak ada tuli padanya, pada Tuhan. Salbiah salbiah umum, tak tulilah. Habis. Wallahu a'lam. Sikit lagi bab basar ni dikias ke samak lebih kurang. Dan kena kita i'tiqad kata ada pada Tuhan itu basar, iaitu basar pelihat. Macam kita kata tadi, sifat pendengar itu sifat ma'ani, sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat pendengar, sifat pelihat tu ada di zat. Sifat pelihat kita ada di kita ni, cuma tak nampak lah. Allah Ta'ala letak di mana ni sifat pelihat kita? Letak di sistem pendengaran kita, sistem pelihatan kita. Nama apa atau sign tak ingat lah. Letak di situ. Kalau Allah Ta'ala tarik, adakah mata hilang sekali? Tak, mata tu ada lagi, sifat je hilang. Pendengaran asalnya ada, tiba-tiba Allah tarik pendengaran tu jadi tuli. Adakah telinga terkeluar? Tak, telinga ada. Tak semestinya orang yang ada mata itu melihat, kerana banyak orang yang ada mata tapi buta, kerana Allah Ta'ala tidak meletakkan sifat basar pada dia. Ya Rabbana, ya Rabbana. Dan kena i'tiqad basar, iaitu apa dia basar? Pelihat. Jadi pelihat. Okey, pelihatlah. Okey, sifat ma'ani sudah. Maka pasal inilah, pasal ada basar, pasal ada pelihat tu, dia Tuhan tu melihat. Ada sifat basar, samaratus sifat dia apa dia? Lihat. Bertakluk melihat. Melihat apa? Sama ada melihat yang baharu ataupun qadim lah, macam samak tadi. Kalau soluhi qadim, Allah Ta'ala sejak azali boleh, padan, patut nak lihat. Lihat lagi tak? Belum lagi. Lihat bil quwah baru. Tanjizi qadim, sejak azali Allah Ta'ala melihat zatnya, melihat sifat-sifat ma'ani yang jenis ada. Melihat dengan makna apa? Makna nyata. Satu lagi sifat samak tadi. Ulama ada ibarat sami'a sam'ahu bisam'ih. Macam mana nak terjemah? Sami'a sam'ahu bisam'ih ataupun yasma'u sam'ahu bisam'ih. Sebab apa? Allah Ta'ala mendengar akan samak dia dengan sifat samak. Sebab apa? Sifat samak diri dia sendiri pun mendengar juga ke? Ya, sebab sifat samak tu jenis ada. Maka Allah Ta'ala bertakluk dengan sifat pendengaran dia, mendengar sifat pendengaran dia. Mendengar dengan makna nyata, bukan suara. Lagu mana nak terjemah samak? Tu point of view. The point of view is translation tu lagu mana? Nak cakap orang putih lah. Yasma'u sam'ahu bisam'ih. Okey, yasma'u tu mendengarlah perbuatan, sebab dia fa'il. Fa'il madhi, fa'il mudhari', atau sami'a fa'il madhi, fa'il perbuatan. Sifatul fa'ili di situ. Sam'ahu maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Mendengar apa? Mendengar pendengaran. Mendengar pendengaran lah, bukan mendengar dengan sifat mendengar tu kepala otak tu. Allah Ta'ala mendengar akan mendengarnya dengan sifat mendengarnya. Pelik lagu tu. Pelik tak? Pelik. Oh, dia pun kata, dah bukan itu. Allah Ta'ala mendengar sifat samaknya dengan sifat samaknya. Iyalah, samak terjemah apa? Terjemah mendengar. Oh, Allah Ta'ala mendengar akan sifat mendengar dengan mendengar. Mampus lagu tu. Faham tak murad Baqaratul Amani pada nak cuba bawa ni? Dia nak bawa faham dulu. Ulama-ulama dulu bagi kita faham penebak betul. Bukan nak bagi menyalahkan lagi.
Oh, ya Rabbana, ya Rabbana, subhanallah, 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 subhanallah. Lagi. Makin sedap orang. Hilang kau suat mana? Kau suat apa ni? 16. 15, 17. Penyakit mana? Habis. Kemudian dia melihat akan apa-apa benda. Okey. Pasal inilah pasal ada basar, dia Tuhan melihat apa? Akan apa-apa benda yang ada. Ta'alluq maujudat. Itu sama dengan sifat basar. Ta'alluq dia maujudat. Allah Ta'ala melihat perkara yang ada. Yakni Allah Ta'ala melihat suara juga. Sebab suara tu benda yang ada. Allah Ta'ala melihat busuk. Sebab busuk tu Allah ada. Allah Ta'ala mendengar wangi. Sebab wangi tu ada. Dengar melihat dengan makna nyata di sifat basarnya. Hakikat, wallahu a'lam bihaqiqati ma aqulu laka. Tu melihat. Melihat dengan pelihat. Pelihat tu sifat, melihat tu ta'alluq, fi'il dah tu, perbuatan. Samaratus sifah, lihat. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, i'tarafna. Kalau begitu, mana dia? Hilang dah. Seperti pada samak dahulu. Pada samak dahulu. Mana? Kias. Okey, sejak azali ada Allah Ta'ala, ada zat Tuhan, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'ani. Allah melihat zatnya dan sifat ma'aninya dengan makna Allah nyata di sifat samak, di sifat basar dia akan zatnya dan sifat-sifat ma'ani yang jenis ada sejak azali. Sejak azali Allah Ta'ala melihat kita tak? Belum lagi, sebab azali tak ada orang lagi, tak ada makhluk. Bila dah ada, selalu dah dia melihat. Yang ni baru melihat. Baru melihat. Oh, sifat tu sifatun qadim, mana boleh melihat tu baru. Tak faham. Tu ya. Tak faham mana satu sifat ma'ani, mana satu ta'alluq ataupun sifatul fi'li, tamaratus sifat. Allah Ta'ala baru melihat sebab ada tanjizi hadis. Adanya makhluk ni baru melihat. Saya sekarang pukul 9, Allah Ta'ala melihat tak sekarang sini? Sekarang saya kat sini melihat. Pukul 7 tadi saya ada kat market. Adakah Allah Ta'ala lihat saya di sini? Tidak. Allah Ta'ala melihat saya di sana, bukan lihat di sini. Dan Allah Ta'ala pukul 7 tadi, adakah Allah Ta'ala pukul 7 tadi melihat saya di sini pukul 9? Tidak, sebab belum berlaku lagi. Tidak melihat. Oh, tidak melihat makna Allah buta ke? Tak faham. Tu ya. Mula faham kot. Tak faham lah tu. Melihat, kita kata sifatul fi'li. Bila melihat, lawannya tidak melihat. Adakah lazim tidak melihat itu buta? Tak. Saya pejam mata tak melihat. Buta ke saya? Tak buta ni. Pak pelek celek ni dia. Celek ni. Oh, celek. Boleh nampak apa ni. Melihat. Dengan pelihatan saya melihat. Tak tu no. Tu faham ta'alluq, alhamdulillah. Faham ta'alluq, alhamdulillah. Tak faham, tak apa. Tapi silap, jaga. Tu baru melihat. Allah Ta'ala sekarang ni melihat tak saya esok pukul 10 di mana? Tak melihat lagi sebab belum berlaku. Dan Allah Ta'ala melihat tak sekarang ni pukul 10 semalam jadi apa? Tak melihat dah, habis. Inkitab habis. Yaqtadi habis. Oh, melihat Allah baru. Melihat Allah tidak qadim, tidak baqa dah. Sebab tu perbuatan, bukan sifat Tuhan. Aku cakap Kelantan dah ni. Bukan sifat Tuhan yang ada di zat Tuhan. Tak. Cakap Kelantan dah aku. Habis. Okey. Seperti sifat samak dulu. Kiahlah diri. Baru melihat. Allah Ta'ala dah ada, lihat, sebagainya. Faham kot. Siapa kata tak faham? Tak faham, ulang lagi. Siapa kata faham? Cuba komen faham. Sebanyak-banyaknya. Ni 27 orang ni. Kena komen setiap orang. Faham ke tak? Tu. Orang kata susah apa hak ni lebih faham daripada mendengar apa? Mendengar sejak azali, berkata-kata sejak azali, berkata-kata Allah baqa. Macam radio rosak esok tu. Allah Ta'ala berkata-kata sampai bila-bila. Radio rosak
Tu esok lah sifat kalam. Tu. Faham. Semua faham tu. Alhamdulillah. Faham. Faham pula. Tu. Faham. Alhamdulillah. Ni syukur apa? Ni adalah nikmatun azimah. Faham ni. Apa susahnya tarik ibadah? Tak susah, bahkan boleh faham lagi daripada kita faham secara zuhir, mendengar, melihat, berkuasa tu macam mana. Kita tak payah nak hurai cara betul, tak payah nak hurai dengan cara yang betul kalau kita tak faham benda ni. Kita akan hurai tauhid kepada orang cara yang salah. Kalau kita nak hurai tauhid cara tauhid lah, ada guru hurai tauhid cara tasawuf, tu tak apalah, tasawuf tu buat macam mana. Tapi tak banyak orang yang hurai tauhid macam tauhid. Tapi kalau mengajak orang awam, janganlah tekan sangat bab ni, sebab ni takluk. Ni kira ada talib ilm ni, saya baca gak, baca tu kira bukannya nak duduk atas tanah, tanam sekali, gerak, tanam sekali, biar bunyi sikit. Faham tu kira alhamdulillah. Tu esok sifat kalam pula kita nak pusing. Kira berapa dah ni penelitian ni. Okay, sikit je, nak habis lah. Nak habis sampai kalam tu ya. Okay, disekiah kepada samak dulu. Perceman, habis lah, tak ada apa dah. Perceman, yakni dalil kata ada basar padanya pada Tuhan itu, sebab kita fikir kalau tidak ada basar, yakni tidak ada pelihat, tentu buta. Melihat buta tak kalau tak melihat? Tak. Allah, aku tidak melihat. Kan sabit Allah Ta'ala, sabit kita dulu. Kita tak melihat, buta tak? Tak buta. Saya melihat kipas, saya tak melihat kawan tu ada di bilik sebelah. Buta ke saya? Tak buta, cuma tak lihat je. Buta apanya aku ada pelihat. Elok ni. Siap pakai spek lagi. Cuma pelihat aku lah korang. Tu ya. Bukan buta. Buta tu penyakit. Esok kita baca sifat kalam tu. Apa maksud sifat yang mustahil yang kata penyakit tu? Penyakit bisu, penyakit buta, penyakit tuli. Tu penyakit, lemah. Penyakit tu. Jahil, penyakit tu. Jahil, mustahil. Semua tu mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu buta. Kalau melihat, lawannya tak melihat. Okey. Tentu korang, kalau Allah buta, tentu korang dan lekeh. Lekeh lah. Dia buat macam tadilah. Tapi ini dalil akal yang tidak kuat. Dalil yang sam'inya yang kuat. Wa huwa sami'ul basir. Okay? Katalah hingga akhir perkataan pada sama. Apa dia? Iaitu pada sama tadi dia kata, kalau lekeh, kalau benda kurang pada dia, sifat yang buta pada dia pun dia tak boleh nak elok, tak boleh nak tepih, tak boleh nak buang. Lagu mana nak buat alam, dia lemah dah. Tu okey. Dia bawa tarik pergi alam juga. Katalah hingga akhir, habis pada sama dahulu itu. Tu titik. Kalau begitu, yakni kalau kata sabit Allah Ta'ala, kalau kata begitu, yakni kalau kata lemahlah tu, kalau kata mustahilnya Allah Ta'ala itu tidak mustahilnya Allah Ta'ala tu buta, kejaklah kita kata ada basar padanya, pada Tuhan, padanya, pada Tuhan. Maka tentulah bila kata ada basar, kejap pula kata tidak ada buta. Tak ada buta lagi pula, tak sungguh buta tu di Tuhan. Tu sifat salbiah, itu salbiah umum, bukan salbiah khusus. Sifat salbiah tu salbiah umum. Faham elok dah basar ni benda apa, gunggang. Akhir sekali faham Allah Ta'ala ada basar, fahamlah bahawasanya tak buta. Atas dalalah iltizamiah, lazim malzum, lazim bagi kata Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala itu ada sifat pelihat, maka tak buta lah. Allah Ta'ala lazim ada sifat sama, tak tuli. Faham selalu. Wallahu a'lam. Habis juga. So sifat kalam ni pun dua muka. So pun dua muka juga. Okey. Wallahu ta'ala alam. Salah silap daripada diri saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak, ulang lagi. Bagi kejap. Ngajilah dengan lain-lain pun sama je. Ngaji kan, kitab-kitab lagu ni dan sebagainya sama je. Supaya kita mengaji banyak ni, supaya kita tidak cepat i'tiraf ulama, sama ada ulama Melayu ataupun ulama Arab dan sebagainya. Jangan kita dah mengaji di tempat Arab, kita mengaji dah tinggi-tinggi dah, kitab sosok, kita pelekeh ulama jauh kita. Dah, jangan itu. Walaupun mereka ni tak buat kitab-kitab Arab, jangan pelekeh.
Kitab Jawi ni payah lagi ni daripada kitab Arab. Nak rujuk dhamir, tu tak kira lagi tu. Tapi bila kita kata gini, Allah, tu Jawi je. Jawi je mu. Okey. Wallahu a'lam lah. Kita sambung pula esok hari. Sifat Allahumma salli ala Muhammad, sifat kalam. Sagi pukul 11 nak baca kitab korang pula penat betul. Cik pukul 11 tu ringan sikit. Tak apalah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.